Baik kita pergi semaya dengan tu imam ahli sunnah walaupun 2 ekor yang makmum dia. Itu banyak pahala lagi semaya dengan imam ahli sunnah wal jamaah. Jadi bid'ah sini bukan bid'ah wa maulid, bukan tahlil arwah, bukan. Nah, itu tidak dihukum bid'ah tu. Kalau bid'ah pun bid'ah mandubah, bid'ah wajibah. Itu karena bid'ah itu kalau nak jadi hukum mesti kena mari sifat dia lah. Nah, semata-mata bid'ah itu bukan hukum. Tak ada dalam pengajian usulul fiqh hukum ialah bid'ah, tak ada itu. Hukum taklifi syarak ini hanya 5. Mana? Wajibah, mandubah, mubahah, muharramah, karahah atau makruhah. Itu saja hukum. Bid'ah bukan hukum. Okay. Hukumnya bid'ah. Apa hukumnya bid'ah? Apa makna bid'ah itu? Makhtara'a ala ghairi misalin sabiqin. Perkara yang direka-reka tanpa ada contoh terdahulu. Itu pada lughah. Itu bid'ah. Nah, itu bid'ah. Kemudian terbagi 2, bid'ah mahmudah, bid'ah mazmumah. Itu kata Imam Syafi'i, bid'ah mahmudah atau bid'ah mazmumah, yang dicela. Nah, ada juga diibarat dengan bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus, yang baik. Kenapa diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabihun. Apa yang ditilik oleh ulama-ulama ahlul Islam, ulama-ulama kita akan perkara itu kebaikan, hasanan, bagus, baik, elok, fahuwa indallahi hasanun, maka perkara tersebut di sisi Allah juga hasan, bagus, baik. Wa ma ra'ahul mu'minuna qabihan, apa yang ditilik oleh ulama-ulama ahlul Islam perkara tersebut qabih, jahat, tak bagus. Nah, fahuwa indallahi qabihun, maka di sisi Allah Taala perkara itu juga ialah jahat, qabih, tak bagus. Daripada situ dikata bahwasanya ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Maka sebab tu Imam Syafi'i kata al bid'atu bid'atani, bermula bid'ah itu ada 2 bid'ah. Mana? Mahmudah wa mazmumatun. Mahmudatun ay bid'atu mahmudatun wa mazmumatun ay bid'atu mazmumatun. Bid'ah yang dipuji dan bid'ah yang dicela. Tuh. Lagu mana bid'ah yang dipuji? Fama wafaqa kitaban wa sunnatan wa asaran wa ijma'an wa qiyasan fahadhihi bid'atu hasanatun. Itu apa yang muafakat dengan Quran, muafakat dengan sunnah, muafakat dengan asarus sahabah, muafakat dengan ijma'ul ulama, muafakat dengan qiyasul fuqaha, maka bid'ah tersebut bid'ah mahmudah, yang dipuji. Kenapa difaham daripada mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana? Riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Man, barang siapa, ahdasa, yang mengada-ngada, yang mereka-reka, fi amrina hadza, pada pekerjaan agama kami ini, ma laisa minhu, perkara yang tidak ada sumbernya daripada agama kami, tak ada daripada Quran, tidak ada daripada hadis, tidak ada daripada asar sahabat, tidak ada daripada ijma'ul ulama, tidak ada daripada qiyasul fuqaha, fahuwa mardudun, maka perkara yang direka-reka seperti itu tertolak daripada agama. Maknanya bid'ah dalalah, bid'ah mazmumah, bid'ah sayyi'ah. Benda yang direka-reka jahat, dicela, sesat, itu maksud. Lepas tu itu mantuk, dia panggil. Mantuk ni lafaz hadis. Lafaz hadis. Lafaz hadis itu bunyinya seperti itu. Kemudian daripada mantuk tu ada mafhum, dia panggil.
Nabi kata barang siapa yang mengada-ngada di dalam agama kami ini perkara yang tidak ada sumber daripada agama kami, maka perkara tersebut tertolak. Itu dia panggil lafaz hadis. Mantuq, dia panggil mantuq. Daripada mantuq itu ada mafhum. Apa? Ma fuhima minal mantuqi. Mafhum yang difahami daripada lafaz hadis. Mafhum ni ada mafhum mukhalafah, ada mafhum mutabaqah, muwafaqah. Oh, banyak pula tu mengaji ilmu usul fiqh lah kata. Ini. Itu sebab tu bukan senang lah nak jadi apa? Osetak tu bukan senang lah dak ni. Nak mengaji habis gitu dak sini. Apa mafhum sini? Ini mafhum mukhalafah dia panggil. Makna yang difahami daripada mantuk lafaz hadis sebalik daripada lafaz hadisnya. Nabi kata barang siapa yang mengada-ngada pekerjaan agama kami ini perkara yang tidak ada sumber daripada agama kami, maka perkara yang diada-adakan itu tertolak. Secara mafhum mukhalafahnya apa? Mafhum mukhalafah artinya makna yang difahami sebalik daripada lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya seperti ini kata ulama. Man ahdatha fi amrina haza ma huwa minhu fahuwa maqbulun. Itu dipanggil mafhum mukhalafah. Mafhum yang difahami sebalik daripada mantu. Artinya man ahdasa. Nabi tak kata lagu tu. Ini yang difahami sebalik daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahdasa, barang siapa yang mereka-reka, mengada-ngada fi amrina haza, di dalam pekerjaan agama kami ini, ma huwa minhu, perkara yang ada sumbernya daripada agama kami, fahuwa maqbulun, maka perkara tersebut diterima di dalam Islam. Tidak ditolak. Nah itu ini contoh, kita ambil contoh Maulidur Rasul. Memang tidak ada zaman Nabi, ada, tapi tentatif programnya apa? Selawat ke Nabi. Nah itu ini puji Nabi, baca sirah Nabi, syarahan ceramah untuk memupukkan orang ni pakak bangkit cinta kepada Nabi. Lepas tu jamuan makan. Baik, nak tanya, selawat ke Nabi boleh tak? Boleh. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini. Quran suruh kita selawat. Puji Nabi boleh? Boleh. Yang tak boleh tu jangan kita puji seperti Yahudi puji Nabi Uzair. Nasrani memuji Nabi Isa, mana hingga bawa jadi nabi mereka tu Tuhan. Jadi anak Tuhan, salah satu daripada 3 ekor Tuhan, ikutlah. Qala al-Masih ibnullah wa qala al-Yahud Uzairun ibnullah. Itu tak boleh. Ada puji dengan pangkat yang memang telah dianugerah oleh Allah Taala kepada Nabi. Itu memang sahabat-sahabat memuji. Banyak. Cuba buka kita Syama'il. Kitab Syama'il Muhammadiyah. Sahabat puji bagai-bagai dengan kalam nasar, dengan kalam syair. Banyak. Wa ajmalu min kalam taraqat tu'aini, kata Sayyidina Hasan bin Sabit. Tidak pernah mata melihat yang paling cantik lebih padamu ya Rasulullah. Wa atyabu min kalam talidin nisa'u, tidak ada baby yang pernah dilahirkan sebaik-baikmu oleh wanita. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau dijadikan oleh Allah tidak ada sedikit pun keaiban, kelemahan, aib, kerosakan, tidak. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau dijadikan oleh Allah sebagaimana yang engkau nak dah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah tak? Tak, Nabi senyum. Dengar. Allah panggil apa tu puji Nabi? Sunnah takririyah. Memang Nabi tak puji diri sendiri, memang tidak. Walaupun Nabi mengkhabarkan wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, dan adapun dengan nikmat Tuhan engkau cerita pada manusia, tetap Nabi bersifat dengan tawaduk. Ana sayyidu waladi adama wala faqra, aku ni raja bagi sekalian anak-anak Adam, tapi aku tidak sombong, tidak berbangga. Itu Nabi tetap membawa datang dengan sirah tawaduk di belakang. Nabi tidak sombong, Nabi tidak berbangga-bangga. Itu. Tapi orang lain puji Nabi, Nabi marah tak? Tidak. Nabi masuk dalam masjid, sahabat-sahabat pakak berdiri menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan sifat tawaduknya, duduk. Jangan duduk, jangan berdiri. Tak, sahabat dengan betul telunjuk dia panggil, duduk. Mungkin Nabi suruh duduk sungguh dia. Mereka Hasan bin Sabit tak duduk ya. Hasan bin Sabit dicacah. Kata Hasan, duduk, Rasulullah suruh duduk. Dia berdiri. Bila Rasulullah berjalan sahabat depan dia pun bersyair.
Dia mungkin dia penyanyi. Itu ni seniman. Dia pun menyanyi lalu. Puji Nabi. Qiyami lil azizi fardun alayya. Wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu. Ajibtu liman lahu aqlus salimu. Yara hadzal jamal wa la yaqumu. Aku berdiri untuk kekasihku ialah fardu wajib ke atas diriku. Nah, meninggalkan kefarduan, meninggalkan kewajiban itu bukan suatu perkara yang benar, tidak betul. Tak semaya maghrib, tak betul itu. Tak semaya subuh, tak betul. Mana wajib fardu. Ajib tu liman lahu aqlus salimu. Heran aku melihat orang yang mempunyai kepala otak yang tidak gila, baik, bagus, sejahtera, tidak ada penyakit bengau bodoh, gila. Yara hadzal jamal wa la yaqumu. Melihat akan ini kecantikan yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yaqumu, tapi tidak berdiri menghormati kecantikan yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah tak? Dah, Nabi senyum, Nabi jalan caca. Artinya memuji Nabi itu dibenarkan, sehingga kita itu tidak mengangkat Nabi itu lebih daripada kenabian dan kerasulan Nabi. Kalau angkat Nabi sampai ketuhanan tu memang ditegahlah. Nah, itu. Boleh tak puji Nabi? Boleh. Halal, bagus, dibenar oleh syarak. Baca sirah Nabi. Kau boleh tak? Boleh. Disuruh kita tu kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarah untuk orang ni pakat cik. Iya boleh. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak dikatakan beriman dengan sempurna orang yang tidak mencintai aku lebih daripada diri dia, mak pak dia, anak dia, keluarga dia, lebih daripada manusia sekalian yang di atas muka bumi. Boleh tak kita ceramah orang supaya pakat bangkit cinta kena? Boleh. Jamu makan sudah maklum ada jamu makan, tak ada jamu makan, tak ada orang mari dah tu. Buat jamu makan pula. Boleh tak? Boleh. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. It'amut ta'am Nabi sebut. Buat jamu makanan. Boleh? Boleh. Tiba-tiba jadi satu program, tak boleh. Boleh. Daging halal, sayur halal, roti halal, sos halal. Tapi masuk jadi burger haram. Bid'ah dalalah. Sebab burger tak ada zaman Nabi. Itu orang bengah lah tu. Nah, sebab burger tak ada zaman Nabi tak boleh. Ada tanya, roti halal tak? Halal. Daging halal? Halal. Sayur bawang halal? Halal. Lepas tu kalau tak masuk sekali jadi burger? No. Zaman Nabi tak ada burger. Hamburger tak ada. Haram. Weh, pelik. Macam mana jadi bangang seperti itu? Maka sebab tu ma huwa minhu. Perkara yang ada sumbernya daripada agama. Ada sumber tu. Selawat ke Nabi ada sumber. Puji Nabi ada sumber. Nah, baca sirah Nabi ada sumbernya. Ceramah orang supaya pakat bangkit cinta ada sumbernya. Jamu makanan buat backward, gula rupa apa, ada sumbernya. Fahuwa, maka bid'ah seperti itu makbulun, diterima dalam Islam. Maka sebab tu, beres. Maulud, Isra Mi'raj, tak ada masalah. Buat lagi. Ni boleh rejak ni Isra Mi'raj ni. Berkelahi pula. Jadi itu bid'ah mahmudah. Atau bid'ah mazmumah. Bid'ah sayyi'ah, bid'ah dalalah tu macam mana? Ma uhdisa, barang yang direka-reka, yukhalifu kitaban, yang menyalahi akan Quran, awis sunnatan, menyalahi akan hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw asaran, menyalahi perkataan asarus sahabah, aw ijma'an, menyalahi akan ijma'ul ulama, aw qiyasan, menyalahi qiyasul fuqaha, fahiya, maka fahazihi, maka itulah bid'atud dalalatu ataupun bid'atul mazmumah atau bid'atus sayyi'ah lah itu. Menyalahi semaya zuhur 50 rakaat. Tu contoh. Tu semaya subuh 200 rakaat, semaya maghrib 7 rakaat contoh. Itu bid'ah mazmumah, menyalahi Quran, menyalahi hadis, menyalahi asarus sahabah, menyalahi ijma'ul ulama, menyalahi qiyas, maka itulah bid'ah dalalah. Banyak. Maka sebab tu Imam Izzuddin Abdus Salam dia buat mari ada 5 bid'ah. Tu ada 5 bid'ah. Ada 5 bid'ah. Mana? Ada bid'ah haram, ada bid'ah wajib, ada bid'ah makruh, ada bid'ah harus, ada bid'ah sunat. 5 ada bid'ah. Kalau nak kata bid'ah tu hukum, kena buat mari.
kaedah bagi hukum. Nah, barulah jadi hukum. Mana? In dakhalat fi qawaidil ijab fahiya bid'atun wajibatun wa in dakhalat fi qawaidil mandubi fahiya bid'atul mandubatun wa in dakhalat fi qawaidil makruhi wahiya bid'atul makruhatun wa in dakhalat fi qawaidil mubahi wahiya bid'atun mubahatun wa in dakhalat fi qawaidit tahrimi fahiya bid'atun muharramatun. Itu tu contoh buat sekolah. Mana ada zaman Nabi? Universiti tak ada zaman Nabi. Nah, ni Quran tu kita duk baca mishaf lengkap, ditulis dengan lengkap, berbaris, beralamat, bertitik. Tak ada zaman Nabi. Zaman Nabi tidak pernah Nabi menyusun Quran lengkap secara berbuku gitu, tak ada. Semua dihafal di dalam dada-dada sahabat. Kalaupun ditulis tidak lengkap. Yang tidak lengkap ditulis itu pula tidak ada titik, tidak ada baris, tidak ada alamat. Agak-agak nak baca macam mana? Boleh tak? Al-jamzulillah macam mana? Al-khamz zulillah. Boleh baca tak tu? Nah, zulillah, dulillah. Nah, al-jam, al-kham, al-ham. Boleh tak? Rabbil alamin, rattil alamin boleh. Nah, zatil, zai boleh. Ra tu tak ada titik. Kalau ada titik zai. Rattil alamin. Zatil alamin. Alamin, ghalamin. Kalau orang Melayu ada ngo lah. Ngalamin. Boleh baca ngalamin. Siap mu. Siapa yang letak titik? Siapa letak baris? Bukan Nabi, bukan sahabat, ulama. Cuba tengoklah. Siapa letak baris dalam Quran? Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Bukan Nabi, bukan sahabat, ulama. Siapa yang meletak titik tu? Letak titik dalam Quran tu? Imam Ahmad bin Khalil Al-Farahidi. Bukan Nabi, bukan sahabat. Maka jangan membangang dengan ulama. Apa yang ulama apa ulama? Quran hadis. Aduh, sedap dia. Quran orang baca tu boleh baca kalau tanpa ulama. Hadis mu rasa mu jumpa baca boleh mu tahu kalau tanpa ulama. Tidak mungkin dapat capai agama ni kepada kita. Tidak mungkin agama ni sampai kepada kita kalau tanpa ulama. Maka sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ittabi'ul ulama. Ikut oleh kalian akan ulama. Ikut. Tak payah duk pandai-pandai nak jadi mujtahid pula ya. Baca Quran wala bowling. Agah tu ni. Tak nak pakai ulama ya. Direct Quran sunnah ada. Ittabi'ul ulama. Ikut olehmu akan ulama. Fa innal ulama'a, kerana bahawasanya ulama itu sirajullahi fil ardi, ialah pelita Allah, lampu daripada Allah di atas permukaan bumi, untuk menerangi kejahilan manusia pada agama. Laulal ulama, kalau tanpa ulama, lahalaka ummati, pasti binasalah akan umatku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka sebab tu tak ada masalah. Buat ya. Nabi sendiri berkata, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat sunnah di dalam Islam sunnatan hasanatan, sunnah yang baik, fa'amila biha, maka dia amalkan dengan dia, ba'dahu, kemudian daripada dia mati, dia yang start buat, orang yang tak buat lagi, dia buat sunnah yang baik dalam Islam, kutibalahu mislu ajrin, dituliskan bagi seorang yang mereka-reka sunnah yang baik dalam Islam tadi, mislu ajrin, seumpama pahala man amila biha, mereka yang beramal dengan sunnah yang dia reka-reka, wala yang kusumin, dan tidak dikurangkan min ujurihim syai'un, daripada segala pahala mereka itu sedikit pun. Tu imam buat sunnah yang baik, tak pernah lagi masjid ni buat. Fikir-fikir kena buat yang ni bagus ni. Contoh, kita kalau balik rumah tak baca dah surah Al-Mulk, pakai tidur habis dah. Dia pun buat,
Tu imam buat. Start tu imam buat. Lepas tu imam mati dah. Orang kita pun duk baca lah, baca siapa berapa generasi. Maka sunnah yang baik tadi yang diamal oleh orang kemudian setelah tu imam meninggal, kata imam ni lah. Tu imam lain. Dapat pahala semua kepada tu imam. Apa dia? Tak ada hak. Dan begitu juga sebalik, Nabi kata, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang membuat sunnah di dalam Islam, sunnah yang jahat, sunnah yang tak baik. Sunnah yang tak baik. Ada juga sunnah tak baik ya. Yang menyalahi Quran, menyalahi hadis. Mana? Tu imam kata maghrib ni tak boleh 3, tak cukup. Kena 30 rakaat. Subuh 2. Allah malahnya mu nak ibadat pada Allah. 200 rakaat lah. Tu imam tak buat 200 rakaat subuh. Itu panggil sunnah yang jahat. Itu. Fa'amila biha, maka diamalkan dengan sunnah yang jahat tersebut. Ba'dahu, kemudian daripada tu imam meninggal dah. Orang masjid ni semua 200 rakaat lah subuh. Subuh berapa rakaat? 200. 200 mana orang 2 rakaat? Itu imam kita buat gitu. Kapok. Dia kira tu imam dia. Diamalkan dia. Kutibalahu, maka dituliskan bagi tu imam tadi. Mislu wizri, seumpama dosa man amila biha, orang yang mengerjakan dengan sunnah yang jahat tersebut, wala yang kusumin min auzarihim syai'un, tidak dikurangkan sedikit pun daripada dosa mereka itu yang mengerjakan sunnah yang jahat tadi. Jadi Nabi itu ada sebut, ada sunnah yang baik, ada sunnah yang jahat. Artinya ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah. Jadi bid'ah di sini bid'ah apa ni? Bid'ah yang sayyi'ah ni. Mana bid'ah yang sayyi'ah? 72 firqah yang tidak ahlus sunnah wal jamaah. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Syiah Imamiyah, Syiah Nusairiyah, Syiah Alawiyah, Syiah Ja'fariyah, Syiah Isna Asyariyah. Banyak Mujassimah, Karamiyah, Musyabbihah. Tu. Murji'ah. Banyak. 72 firqah. Nak tahu nama-nama ni, saya sarankan beli kalau hak buku moden tu, I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Karangan Kiai Haji Sirajuddin Abbas tu dia letak dia perinci dah. Berapa Syiah terpecah berapa kumpulan, Mu'tazilah terpecah berapa, Murji'ah kalau dikira-kira memang tepat 72 firqah. Jadi Nabi sebut tu betul sungguh. Wasintani wasaba'ina finnar. Baik, habis itu dah. Jadi ini contoh bid'ah ni, bid'ah sayyi'ah ni. Bukan bid'ah hasanah kan. Lama tak hari masjid sebab tu imam buat tahlil arwah, tu imam terkir kubur, tu imam Maulidur Rasul, tu imam Isra' Mi'raj kata ni tu imam bid'ah. Ndak. Bid'ah juga bid'ah hasanah. Itu tak apa tu. Itu tak apa. Kalau dia kata bid'ah tu imam bid'ah ni seumpama bid'ah imam, yakni bid'ah sayyi'ah, bid'ah mazmumah, bid'ah dalalah. Tahap Nabi kata wa kullu bid'atin dalalah, kullun di situ bukan kullun jami', tapi kullun majmu'. Tiap-tiap bid'ah itu sesat. Apa maksud? Sebahagian besar bid'ah, kebanyakan yang direka-reka itu memang sesat. Bukan semua yang direka-reka itu sesat. Sebab tarawih 20 rakaat kita nak masuk ni pun tidak ada zaman Nabi. Itu direka-reka oleh Sayyidina Umar, ada sumbernya daripada Islam. Maka apa? Nama Sayyidina Umar kata fa ni'matu bid'atu hadhihi, ni'matil bid'atu hadhihi, ni'matil bid'atu hadhihi. Baguslah bid'ah ni. Bagus. Ada bid'ah yang bagus. Sayyidina Umar kata bid'ah bagus ni. Artinya bukan semua bid'ah tu sesat. Patu kullun situ, kullun majmu', bukan kullun jami'. Majmu' tu makna sebahagian. Jami' semua sekali. Itu. Baik, habis itu. Melainkan artinya tidak afdal jemaah yang ramai. Kerana seumpama bid'ah imam, bid'ah mana ni? Bid'ah yang dalalah, bid'ah sayyi'ah seperti yang kita syarah dah tadi tu. Tu
Tapi bid'ah dalalah, bid'ah sayyi'ah ni pun bid'ah yang tidak dikafirkan. Karena di sana ada tiap-tiap bid'ah, ada bid'ah yang dikafirkan. Nah, bid'ah yang dikafirkan. Nah, mukaffarah. Nah, ada bid'ah yang tidak dikafirkan. Nah, fasiqah saja, ya fasik saja. Ada. Seumpama bid'ah orang yang mencaci maki sahabat, itu bid'ah yang dikafirkan, yang